Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan rakan media. Pada pagi ini adalah sidang media khas tuan-tuan dan puan-puan berhubung dengan operasi Benting, tanggapan terbaru tuan-tuan. So seramai 18 pegawai dan anggota agensi penguatkuasa telah ditangkap dan disyaki terlibat dalam sedikit penyelundupan migran. Susulan daripada operasi yang dilancarkan ke atas sedikit jenayah terancang yang terlibat dalam aktiviti penyelundupan migran yang dilancarkan pada 4 Jun baru-baru ini yang membawa kepada tangkapan 40 suspek, Jabatan Siasatan Jenayah Johor telah melancarkan operasi susulan pada 15 Jun sehingga 18 Jun. Operasi susulan ini telah berjaya menangkap 18 pegawai dan anggota agensi penguatkuasa yang disyaki terlibat dalam sedikit penyelundupan migran di pantai timur Johor. Kesemua 18 suspek yang ditangkap terdiri pada 5 daripada Angkatan Tentera Malaysia dan 13 daripada Polis Diraja Malaysia. Bagi Angkatan Tentera Malaysia, suspek terdiri pada 2 pegawai dan 3 anggota lain-lain pangkat. Manakala bagi PDRM pula, 13 suspek ditangkap terdiri pada 1 pegawai berpangkat Assistant Superintendent Polis ASP dan 12 anggota pangkat rendah. Bagi pegawai kanan polis yang berpangkat ASP, yang ditahan tersebut bertugas di salah sebuah IPD di kontijen Johor. 1 anggota pangkat rendah yang bertugas di Polis Merin Wilayah 2 Tampoi, 2 anggota pangkat rendah yang bertugas di Bukit Aman dan 9 anggota pangkat rendah yang bertugas di IPD Kota Tinggi. Kesemua suspek yang ditangkap berusia di antara 24 hingga 41 tahun. Mereka akan disiasat berhubung pelibatan dalam sedikit penyelundupan migran dan akan dikenakan tindakan undang-undang sekiranya dibukti kesalahan. Kesemua mereka ini ditangkap dan ditahan bagi siasatan di bawah Seksyen 130W hingga Seksyen 130ZB Bab 6B jenayah terancang dan keselesaan dengan menggunakan pakai prosedur siasatan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Polis Johor tidak akan bertolak ansur dan melindungi pegawai dan anggota mana-mana agensi penguatkuasa sekiranya mereka didapati benar-benar terlibat dalam sedikit penyelundupan migran. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat di carta ini tuan-tuan, yang sebelum ni pun saya bercakap banyak, start dengan ketua sedikit, kebanyakan ketua sedikit tuan-tuan sekarang ada dekat Indonesia, Batam Kalimantan. Dari sini dia akan berhubung dengan ejen ni akan menguruskan, ejen akan berhubung dengan transporter. Yang ini yang banyak ada isu tuan-tuan berbangkit, ada persatuan taksi membuat satu kenyataan bahawa kita menangkap tanpa catatan. Di Johor tuan-tuan kita ada tangkap 7 pemandu taksi yang bersekongkol dengan dewan. Ada beribu-ribu pemandu taksi, kenapa kita tangkap 7 kan? Kita ada asas tuan-tuan, sebab mereka memang mengetahui pelibatan. Kemudian dia akan pergi ke Tekong Darat. Tekong Darat akan pergi ke rumah penampungan. Di sinilah tuan-tuan pelibatan pegawai dan anggota agensi penguatkuasa mereka ni lah akan campur tangan kat sini. Dari rumah penampungan ke Tekong Laut, kemudian dia akan berpusing satu circle. Okey. Ada beberapa soalan? Sejak 2017 sampai sekarang tuan-tuan dah 3 tahun ya. So saya ingat 2 bulan lepas saya pun dah bagi amaran, saya pun dah bagi sedikit maklumat awal pada tuan-tuan dan puan-puan. So macam saya katakan, saya bagi amaran hanya sekali saja tuan-tuan. So ini kita dah tangkap dan kita akan terus memantau, menjalankan siasatan susulan. Kalau masih ada lagi pegawai dan anggota agensi penguatkuasaan terlibat,
kita akan buat tanggapan susulan. Tidak ada tolak ansur. Orang semua sama-sama ke ataupun masing-masing? Dia banyak sedikit yang bergerak ni. Dia bukan yang 18 kita angkat daripada satu sedikit. Sebab yang bergerak tu banyak sedikit. Ada satu insiden di mana salah seorang anggota polis ni tuan-tuan dapat mengesan aktiviti tekong ni lah, yang cuba untuk menyudup migran dan juga menyudup syabu. Dalam satu transaksi saja, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, kalau sekali dia dapat 10,000, berapa kali dia dapat kan? Sebab tu saya rasa tak ada dah hamaran tuan-tuan. Kita akan terus tangkap ni. Untuk satu kes saja, anggota. Kalau tengok dari segi penglibatan ada membabitkan juga daripada pihak aman, ada di satu rangkaian yang Sebab tu kita siasat buah jenayah terancam, sedikit jenayah terancam, sebab dia melibatkan banyak pihak. Dia lah, kalau dia orang boleh penetrate sampai ke sana tuan-tuan, ada juga yang memberi maklumat, tuan-tuan boleh bayangkan lah. Yang kata Johor tuan-tuan. So ini yang kita tidak akan bertolak ansur tuan-tuan. Dah 3 tahun beroperasi tuan-tuan. So itulah impact yang tuan-tuan tengok, tuan-tuan dapat lihat sehingga tuan-tuan kesan kepada operasi-operasi yang kita jalankan. Elemen-elemen ni kalau tak dibentras, mereka akan terus bersekongkol dan akan menjejaskan operasi pihak berkuasa tuan. dengan tangkapan pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan kepada operasi media menangani parti. Jangan bimbang, yang kita tangkap baru 18 orang. Kita ada banyak. Di Johor ni kita ada 8,000 lebih pegawai dan anggota. Elemen ini tidak boleh dibiarkan. Pangkat apa pun dia orang, pegawai ke anggota ke terlibat, kita akan tangkap. Yang paling tinggi yang kita tangkap, yang ni baru Assistant Superintendent Polis. Kalau ada yang lagi tinggi pun, kalau ada kita akan tangkap. Yakin masih ada ramai lagi tu yang pangkat lebih tinggi? Tunggu dan lihat hasil siasatan kita. Ini jenayah bersedikit tu ada banyak dia punya elemen-elemen tu. Datuk, kebanyakan mereka memberi maklumat ke atau macam mana? Oh, bukan memberi maklumat. Mereka bersekongkol. Mereka memudahkan. Mereka menyembunyikan maklumat. Ataupun mereka menyalurkan maklumat operasi kepada sedikit-sedikit ini. Disyaki tuan-tuan. Tadi ayat yang saya guna tu disyaki. Kita tunggu hasil siasatan kita dulu. Tapi asas ditangkap itulah. Tapi ada menerima bayaran bulanan juga lah. Kalau berdasarkan siasatan kita ada. Berapa banyak tu bayaran bulanan? Ada, ikut ni lah. Ada yang 500, ada yang 1,000, tengok keadaan. Berapa ramai apa parti yang dikira atas duduk? Ramai, macam kita bagi tahu itulah. Berapa tahun tu kan. Mengarang. Nanti saya ambil kalkulator, saya kira balik. Mana mereka ditangkap tu? Dekat mana mereka ditangkap? Semua mereka ni bertugas di Johor lah. Ditangkap di Johor. Mereka ditangkap ketiga-tiga atau ketiga sebuah sedang Kalau dia orang ni bila melibatkan agensi penguatkuasaan, dia orang nak lari mana, dia orang tak lari mana. So kita maklum dekat bos dia orang, ketua dia orang, dia akan bawa kepada kita lah, kita tangkap. Dia tak boleh lari pun kan, lari mana. Semua lelaki. Setakat inilah. Mungkin lepas ni ada perempuan, kita pun tak tahu. Habis. Anggota ATM yang terbabit tu, adakah kumpulan yang ini atau ada kumpulan yang kita capai? Itu yang dikatakan tadi itu. Kita yakin hasil tangkapan, hasil penahanan tangkapan ini, kita akan menjalankan soal siasat, mendapatkan maklumat lanjut dan mungkin daripada sini akan berkembang lagi. Mungkin ada lagi suspek-suspek yang kita perlu tangkap. Biasanya kes-kes jenayah sedikit ini akan berkembang dan dia tidak mati di situ saja. Dia banyak tahap, banyak fasa. Datuk, selain Kota Tinggi, ada lokasi lain ke yang dikenal pasti untuk buat tangkapan macam ni? Macam perairan Pontian ke?
Kita fokus kita pantai timur yang kita tangkap sebelum ni 40 suspek pun pantai timur. So lepas ni mungkin kita akan beralih ke pantai barat. Sindiket ni dia bukan bergerak di pantai timur ni, pantai barat pun ada. Dan yang terlibat pun tuan-tuan bukan penduduk migran, dia orang pun terlibat. Mungkin ada elemen-elemen penyelundupan syabu pun ada juga. Yang tadi yang saya bagi contoh yang 10,000 tu kan. Itu melibatkan dua elemen, syabu dan juga migran. Dia datang dengan package tu lah. Jadi esok yang 18 Julai ini aktif bantu penyelidikan di kawasan pantai Timur. So, tadi Datuk cakap 18 pegawai ni bekerjasama dengan banyak sindiket. Ada anggaran sindiket tu? Banyak sindiket yang diorang bekerjasama dengan? Banyak sedikit. Anggaran nanti saya bagi kemudian. Soalan cepat emas tu. Dia mesti ada soalan cepat emas. So, 2017 itu kesan kegiatan pegawai dan anggota perusahaan sekarang baru kita dapat. Kita bukan kesan 2017. Apabila kita buat operasi besar-besaran, selepas kita lancarkan Op Pintas Bersepadu Selatan pada bulan 3 tuan-tuan, lepas COVID, dan lepas kita buat Op Enting tuan-tuan, kita ada buat tangkapan yang 40 suspek. Pada itu yang kita dapat surface pelibatan dia orang ni. So sejak 2017 lah. Mungkin 2017, 2018, 2019 tuan-tuan, mungkin kita tidak memberi fokus khusus ataupun kita masih lagi bertolak ansur dengan harapan mungkin mereka ni akan berubah sebagainya. Tak ada tuan-tuan. Bagi saya, mana-mana pegawai polis ataupun anggota polis tuan-tuan ataupun lain agensi ni, kalau terlibat dalam rasuah, tidak ada tolak ansur tuan-tuan. Mereka perlu dikenakan tindakan. Keutamaan saya tuan-tuan adalah yang terlibat bersekongkol ni. Tadi payment transaction yang dibuat oleh sindiket perempuan kuasa tu dibuat secara cash ke ataupun? Kebanyakannya pakai cash tuan-tuan. Dia orang jarang pakai transaksi ikut bank lah, sebab itu akan ada money trail ni So dia lebih cenderung untuk menggunakan cash ni. Okey tuan-tuan. Kalau tak ada apa soalan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.